Ini orang besar daripada Melaka. Kalau tuan-tuan tak kenal, P. Ramlee kata pendek umur. Kalau Najib kata panjang rosmah. Itu Najib, bukan saya. Baik, untuk meneruskan majlis kita pada malam ini, sama-sama kita mendengar amanat dan kata-kata semangat daripada yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Abdul Rahim Tambici, mantan Ketua Menteri Melaka. Dipersilakan Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara pengurusi majlis kita tadi, saya lihat dia hebat macam calon jugalah bercakap ya. Naik semangat kita atas kebenaran yang diperjuangkan. Yang berhormat Datuk Nir Amar, Timbalan Menteri Besar Negeri Kelantan, dari Kelantan datang Johor ni, kita beri tepukan pada dia. Bukan senang-senang bawa lagi pemimpin Kelantan juga di sini. Yang berhormat Datuk Isa bin Abdul Hamid, belum datang tapi kita sebut nama dia pasal calon lah. Pejuang-pejuang bangsa, agama dan tanah air yang ada di dalam dewan ini. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada majlis ini yang sudi menjemput saya daripada negeri Melaka. Negeri Melaka untuk datang memberi pandangan sedikit atas perjuangan yang sedang kita lakukan pada masa ini. Sebenarnya saya amat bersyukur kerana telah menjadi ahli bersatu dan menjadi ahli Perikatan Nasional ini. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang pendek saja, Barisan Perikatan Nasional telah berjaya menunjukkan kejayaan-kejayaannya yang agak boleh tercatat dalam laluan sejarah tanah air kita. Yang pertama sekali, saya nak sebut di sini, makna Perikatan Nasional ini namanya bersatu samalah. Ya, ialah apabila walaupun tahun 2018 menang Pakatan Harapan, bersatu ada di dalamnya. Tetapi setelah 18 bulan bersatu melihat perjalanan kerajaan Pakatan Harapan ini agak tidak selari dengan perjuangan rakyat majoriti. Tidak selari dengan perjuangan nasional yang kita harap-harapkan dan kita ingini. Kita melihat Pakatan Harapan walaupun berjaya menombangkan UMNO yang telah dirasuk rasuah, najis rasuah. Tetapi Pakatan Harapan ini pula didominasikan oleh satu dua parti yang perjuangannya bukan aspirasi rakyat Malaysia. Parti PKR, parti DAP, parti Amanah. Mereka memperjuangkan satu ideologi yang selama ini tidak memberi kepedulian kepada perjuangan rakyat majoriti di tanah air kita. Perjuangan parti ini, parti Pakatan Harapan, PKR, DAP termasuk sekali itu, ialah Malaysia. Kita tak boleh terima kesamarataan yang diperjuangkan oleh PH, oleh PKR, oleh DAP, oleh Amanah. Ketika kesamarataan yang diperjuangkan sebagaimana diperjuangkan oleh PAP di Singapura. Walaupun orang Melayu, bumi putra, pribumi di negara kita 68%, orang Tionghoa 20%, orang India 90%, dari segi pengagihan rezeki, pengagihan peluang, pengagihan segala rahmat kemudahan dari kerajaan. Kalau Melayu dapat 10, Tionghoa 10, India 10, itu kesamarataan
Malaysia. Kerana itu kita tidak boleh menerima parti ini. Sebabnya ialah orang Melayu dan pribumi. Negara ini 68% menguasai kemakmuran. Negara kita cuma 20% saja. 68% sampai 70% menguasai kemakmuran rezeki negara ini 20%. Yang lain-lainnya menguasai 80% Tionghoa, India, syarikat-syarikat asing. Mana boleh kesemerataan? Macam ni jurang dia. Kita nak terima. Hari ini kita berikrar kita akan tolak PH, tolak PKR, tolak DAP. Selagi mereka menggunakan formula ini, falsafah ini, no way for you to rule this country. Kerana itu kita tak dapat terima perjuangan PKR, PH, macam mana dia cakap putar belit. Dapat dominasi nampaknya di AP lah. Saya tengok walaupun Tun Mahathir, negarawan kita jadi Perdana Menteri pada masa itu. Bila Tun Mahathir bercakap pada televisyen, ke mana kita tengok, bercakap macam ni. Kita tengok Lim Guan Eng. Dia cakap kat telinga Tun Mahathir. Dia nakkan Tun Mahathir bercakap macam mana perjuangan parti dia. Kita tak dapat terima macam ni. Kita nak memperjuangkan sesuatu yang selamanya jadi inspirasi rakyat majoriti. Kedudukan kita mesti ada pembelaan. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, kerana itu bila Parti Bersatu tarik diri daripada PH, kita pendekkan talian hayat PH. Untuk menyekat dominasi dan manipulasi DAP terhadap pemimpin-pemimpin Melayu yang ada di dalam PKR, yang ada dalam amanah, yang ada di dalam DAP sendiri. Alhamdulillah, ini perjuangan yang mulia. Ini perjuangan yang selari dengan kepentingan nasional kita. Yang kedua, Perikatan Bersatu menumbuhkan Perikatan Nasional. Selepas daripada itu keluar, alhamdulillah, dapat tubuh Perikatan Nasional. Masa itu UMNO telah tercampak keluar dari koridor kuasa negara. Dah tersungkur dan tersingkir. Pakatan Nasional, Tan Sri Mahyudin Perdana Menteri pada Malaysia jemput, angkat dia engkau yang tersungkur ni, mari. Sama-sama kita takbir negara atas semangat perpaduan Islam negara kita dari Perlis hingga Sabah. Sama-sama dalam kesatuan rangkaian yang kuat. Dia yang tersingkir dan tersungkur dapat balik duduk di tempat dengan rahmat Allah atas ihsan Bersatu dan PM pada masa itu. Tapi orang ini tak bersyukur. Dia tak bersyukur, dia tidak insaf. Dia tidak ambil kejatuhannya, tersingkir daripada koridor negara kekalahan sebagai iktibar daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal dengan cara lama. Walaupun kita telah angkat dudukkan dia, tidak ada terima kasih, tidak ada penghargaan. Pula dia bantai pula orang yang mengangkat dia duduk balik di dalam rangkaian kuasa ini. Katanya dengan tujuan kita jadi pengkhianat. Kononnya kata lompat. Tetapi bagi kita yang melihat orang yang berpindah parti daripada UMNO kepada Bersatu, dari PN, adalah orang yang berhijrah dari satu parti yang penuh dengan najis dada, dengan najis rasuah, dengan kekelutan dan berbagai-bagai kemaksiatan yang ada di dalam parti itu. Kita mesti berhijrah. Rasulullah sendiri berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah yang penuh dengan kejahilan, dengan kemaksiatan jahiliyah, Islam tak boleh berkembang. Wahyu Allah berpindah ke tempat baru, Madinah Al-Munawwarah. Dari situ baru Islam berkembang di seluruh dunia. Hebat. Hari ini antara agama yang terbesar di dunia. Ini kita berhijrah. Tuan-tuan berhijrah
Dari satu parti yang penuh kemaksiatan jahiliah, kemaksiatan rasuah, perompakan, pelanunan, kepada satu parti yang lebih baik untuk membina masa depan kita. Kerana parti ini walaupun telah tersungkur, tidak langsung insaf untuk membuat satu ikrar menolak kemaksiatan ini, ketidakbaikan ini. Mereka tidak boleh buat satu janji bahwa kami akan menghapuskan rasuah, kami akan menghapuskan penyelewengan, kami akan menghapuskan perompakan, kami akan hapuskan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara ini. Mereka tak sanggup. Sebab mereka perompak, kata sahabat kita ini tadi. Apa salahnya kita pergi satu parti yang baik sebagaimana sunnah Rasulullah berhijrah. Hari ini kita berhijrah kerana parti ini masih lagi mendewa-dewakan, bersorak-sorai membawa pemimpin yang mereka yang ada kes jenayah, yang telah dapati bersalah dan yang telah didakwa. Yang didakwa ni pula, kes-kes yang didakwa ni pula dalam mahkamah berkata telah sampai tahap dan telah ada prima facie. Ada peguam ramai sini agaknya. Prima facie ini artinya perkara yang dibicarakan pada awalan itu telah ada 85% kebenaran terhadap tuduhan tersebut. Jadi kerana ada 85% kebenaran, ia mesti diteruskan sehingga hukuman dijatuhkan. Hari ini UMNO tidak insaf. Dia terus mendewa-dewakan lagi, mendewa-dewakan. Tidak ada yang kerajaan harap untuk dia membuang budaya buruk ini yang boleh merosakkan. Kerana pada kita, antara najis darah dengan najis rasuah tak ada beza. Najis dadah, kalau kita hisap dadah, kalau ada orang yang hisap dadah, dia merosakkan dan memusnahkan seluruh tubuh individu dari segi mental, dari segi fizikal, dari segi spiritual. Orang yang hisap dadah, dia sanggup rogol mak dia. Dia sanggup tendang bapak dia. Duit. Pergi cari duit untuk beli dadah. Tuan-tuan, najis rasuah sama lebih kurang. Lebih kurang sama najis darah. Orang yang terpalit dengan budaya rasuah ini, sukar untuk kita pulihkan dia. Dia akan terus cara macam tu. Itu sebab kepimpinan UMNO hari ini gagal untuk menepikan perjuangan yang mereka asaskan itu dengan rasuah ini. Masya Allah. Satu parti yang cemerlang 60 tahun yang telah bersejarah. Saya hampir 50 tahun di dalam UMNO sebagai ketua pemuda, sebagai ahli majelis tertinggi, sebagai ketua Menteri Melaka, sebagai timbalan menteri. Saya sayang parti ini. Tapi parti ini yang tidak boleh membetulkan dirinya lagi. Dan macam kanser, berakar umbi budaya sejarah rasuah ini. Pemimpin yang bersalah disorak-sorai, dia bawa sana sini, meraih undi sana sini, tak peduli. Tak ada rasa malu, tak ada harga diri. Tidak tahu bahawa perjuangan ini merosakkan agama. Najis rasuah, tuan-tuan, boleh membunuh satu perjuangan bangsa. Boleh membunuh satu perjuangan negara dan agama. Kenapa kita nak pilih parti yang seperti ini, yang tak boleh melepaskan diri pada cengkaman najis rasuah ini? Kerana itu hari ini Perikatan Nasional kita, kerana Allah, kita nak berjuang, membersihkan negara kita ini dengan memberi alternatif baru. Perikatan Nasional akan membawa perjuangan yang lebih Islamik, yang lebih bersih untuk Malaysia daripada Perlis hingga Sabah. Ini perjuangan fardu kifayah. Tidak ada perjuangan yang lebih besar dari perjuangan mempertahankan agama kita, bangsa kita dan tanah air kita. Hari ini tuan-tuan nak ikut satu parti yang tidak boleh memisahkan dirinya daripada budaya rasuah. Bersubahalah tuan-tuan. Orang yang mengundi, orang yang seperti ini tahu perompak, rasuah, penyelewengan, penyamun, lanon. Dia sama berdosa dengan yang melakukan benda ini. Tuan-tuan yang puan-puan sekalian. Kerana itu Perikatan Nasional
Umur kita baru 3-4 tahun. Taklah sehebat UMNO. Tetapi kita telah ada kebijaksanaan dan kewarasan untuk menyusun atur pemimpin kita. Kita dengar Tan Sri Mahyudin ketika tadi menyuarakan apa kita nak buat dalam manifesto kita. Macam-macam disusun. Dan saya paling tertarik ialah, tuan-tuan dan puan-puan, ialah hasrat kita untuk menubuhkan sebuah kerajaan yang berintegriti. Kerajaan yang, saya minum sikitlah, minta maaf ya. Kerajaan yang berasaskan kedaulatan undang-undang. Kalaulah tak ada kedaulatan undang-undang, the rule of law dalam negeri ini, maka habislah masa depan kita. Berbagai kaum, tak ada masa depan lagi. Tidak ada perlindungan lagi. Tidak ada hak kita lagi. Tidak ada orang yang boleh melindungi dan memelihara kita. Kerana itu, kedaulatan undang ini sendi. Sendi sistem kenegaraan kita yang kita harus jagai. Karena dia memberi keadilan kepada semua. Orang yang bersalah tetap salah hukum. Orang yang ada kelebihan boleh ke depan tanpa apa-apa halangan. Kerana itu, kita nak adakan satu kerajaan yang bersih. Kita telah berikrar nak memberi kerajaan yang bersih. Pilihlah Perikatan Nasional ini, ya, sebagai alternatif kepada UMNO yang dah rosak. Cukuplah UMNO ni 60 tahun lah, macam orang dah 60 tahun lah, macam saya ni ke, macam Datuk Nik ni kan, ya, masih bertenaga. Tapi ini penuh dengan kanser. Penuh dengan berbagai-bagai masalah. Cuba bayangkan masa depan kita ini ditakbir oleh orang perasuah-perasuah ini. Dalam perjuangan orang yang baik, orang yang ada kebolehan, orang yang ada potensi, orang yang ada bakat untuk ke depan, tak mungkin naik. Cash is king. Tak ada ni. Habis kita nak bayar pada orang tu untuk naik jadi pemimpin, bayar begitu saja ke? Ikut syarat-syarat aku. Tak payah cakap, tahu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi begitulah, dah jadi masyarakat robot. Ada warlord yang beri duit setiap hari. Ada warlord walaupun berjanji setiap masa di dalam setiap kursus, taat setia. Masa dulu, masa saya itu taat setia kepada perjuangan untuk agama, bangsa dan tanah air. Hari ini dah terpesong. Taat setia kepada pemimpin yang banyak kelemahan. Kepada kepimpinan yang banyak kekurangan di sana sini. Dah jadi terpesong. Kerana terpesongnya ini hari ini, bila ada pemimpin yang salah, bila ada pemimpin yang rasuah, ada pemimpin yang telah melakukan kemaksiatan, maka kita dah, apalah. Money is coming. Pedulikan. Mampuslah dia. Duit. Dalam masyarakat macam ni, macam mana kita nak hidupkan satu kecemerlangan perjuangan untuk agama kita, untuk bangsa kita dan tanah air kita. Sebabnya berjalan semua itu dengan duit. Pemimpin yang pegang beberapa jawatan cari peluang, duit lagi. GLC habis, jabatan habis, kerajaan negeri habis, pejabat habis, badan berkanun habis. Lepas tu kita dapat salam kaut. 100. Orang kampung suka betul. 100. Salam aja 100, 200. Salam, tutup mulut kita. Ikut saja. Masya Allah. Rasuah membinasakan. Ya. Dan tidak ada lagi akal dan iman. Orang yang ada kepentingan dan ada hidayah daripada Allah, menggunakan akal dan iman mereka. Allah kasih akal. Iman memandu kita ke jalan yang begitu baik, yang diredai oleh Allah, yang Islamik. Ya, tapi tak ada lagi. Dalam perjuangan yang seperti ini, tidak ada akal, tak ada iman. Sokong saja, asalkan duit datang kepada kita. Allahu Akbar.
Manalah kita boleh hidup dalam masyarakat seperti ini, tuan-tuan. Akan sampai satu hari kehancuran kita jika kita terus kekalkan budaya rasuah yang hari ini didewa-dewakan oleh orang yang menentang kita hari ini. Saya meminta di bumi yang bertuah di Johor ini, bangsa Johor membuat keputusan yang paling bijaksana. Bangsa Johor membuat satu keputusan yang strategik. Bangsa Johor membuat satu kepentingan yang akan mengubah laluan sejarah kita. Hari ini kita tolak Barisan Nasional dan tolak PH. Kuasa di tangan Tuhan hanya 5 tahun sekali datang. Jangan jadi pengundi-pengundi macam ada macam yang mudah dirangsangkan dengan memberi uang di sana. Ambillah uang tu, tapi ingat kerana Allah. Perjuangan hari ini kerana Allah. Nak memperbetulkan benda yang tak betul. Nak mewujudkan satu suasana kerajaan yang diingini dan dihasratkan oleh rakyat. Nak melihat kegemilangan dan kecemerlangan masa depan bangsa kita. Hari ini bawalah benda ini, perjuangan ini, simat dalam hati. Walaupun satu dewan ini atau satu markas macam ini, panjang-panjang lepas ini. Menjadi tugas dan tanggungjawab kita untuk membentras kemaksiatan ini, membentras segala perkara yang buruk seperti ini, panjang-panjangkan. Tekad kita, beritahu kepada sahabat-sahabat kita yang ada di sekeliling kita, saudara mara kita, ibu bapa kita, bahawa hari ini kita membuat satu keputusan yang penting. Dari bumi Johor ini kalau kita menang, insya-Allah PRU yang ke-15, Perikatan Nasional akan mentadbir Malaysia yang kita cintai ini. Itu saja pesanan saya daripada Negeri Melaka. Cuma saya nak minta satu, kalau bolehlah, kemenangan, kalau Allah izinkan kemenangan di Johor ini, kami di Melaka ni macam saya lah yang telah kecewa kekalahan di Melaka itu. Sebab kita tak ada peluang buat macam ni. Di Melaka dulu pasal Covid, tak ada langsung boleh berceramah. Ceramah je RM300. Ceramah je RM2,000. Ceramah je RM20,000. Tak boleh sampai mesej seperti ini. Supaya rakyat yakin bahawa tindakan dan keputusan kita untuk memilih satu parti baru sebenarnya membuka masa depan negara dan rakyat satu era gemilang dan cemerlang pada masa akan datang. Moga kemenangan ini menebus kekalahan kita di Negeri Melaka nanti. InsyaAllah kita akan bangun bersama untuk menjadikan Malaysia tempat kita hidup dan tempat kita mati. Perjuangan kita selagi ada bulan dan bintang kerana Allah untuk kepentingan rakyat seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah beri kemenangan kepada kita.